Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, bertemu kita dalam rancangan Syiatnya Sains dalam TV PSS Sekolah Kebahasaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Langat, Selangor. Pada episod kali ini, anda akan ditemani oleh saya, Nur Kalisyana Joa binti Abdullah, untuk bersama-sama mengupas topik hari ini, iaitu cintai alam sekitar. Tahukah kawan-kawan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI merekodkan negara kerugian hampir RM10 bilion dalam tempoh 5 tahun ini berikutan serangan serangga perosak dan penyakit kata hasil tanaman. Berdasarkan kepada maklumat terkini daripada pihak Food and Agriculture Organisation atau FAO pula, perosak dan penyakit tanaman sudah mengakibatkan kerugian ketara hasil tanaman makanan sebanyak 20 hingga 40%. Perosak ini bukan sahaja menjejaskan hasil tanaman, malah kerajaan telah membelanjakan lebih RM5 juta dalam tempoh tersebut untuk aktiviti kawalan dan pemusnahan perosak di seluruh Malaysia. Akibat serangan serangga perosak dan penyakit itu akan memburukkan lagi keadaan ekonomi semasa jika tidak ditangani. Lantaran itu, pengurusan perosak dan penyakit tanaman yang lebih mesra alam, menjimatkan serta selamat untuk biodiversiti perlu dilaksanakan agar rakyat dapat menikmati hasil pertanian di pasaran tempatan dan selamat untuk dimakan dan berkualiti kerana bebas daripada pencemaran racun berbahaya. Secara tidak langsung dapat mengurangkan penggunaan racun kimia dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sudah tiba masanya kita memberi lebih penekanan kepada pengurangan dan kebergantungan penggunaan bahan kimia. Pernahkah kawan-kawan terfikir setiap kali kita membuang sisa makanan yang berlebihan, ia sebenarnya boleh dikira semula untuk menghasilkan bahan karbonan serangga? Dengan membuat baja dan bahan karbonan serangga sendiri, ternyata ia dapat mengurangkan masalah pembuangan sampah selain dapat menjimatkan kos membeli baja kimia. Episod kali ini, TV PSS Sekolah Kebahasaan Sungai Kelambu menampilkan perkongsian bermanfaat daripada Encik Nawawi bin Ibas, Pembantu Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian Negeri Selangor, berkaitan cara pengendalian bahan buangan dalam mendalami kempen guna semula bahan, mengurangkan penggunaan dan kita semula bahan atau 3R, Reuse, Reduce, Recycle. Jom kita berkenalan dengan tetamu undangan kita pada hari ini. Encik Muhammad Nawawi bin Ibas merupakan penolong pegawai pertanian yang telah berkecimpung dalam bidang pertanian semenjak dari sekolah rendah. Mendapat pendidikan dalam bidang pertanian di Institut Pertanian Air Hitam Johor pada 2010 hingga 2012 dan memulakan tugas di Jabatan Pertanian Negeri Selangor pada 2013 sehingga kini. Beliau telah berkhidmat di Pejabat Pertanian Daerah Hulu Langat sebagai ejen pengembangan kawasan, manakala di Ibu Pejabat Pertanian Negeri Selangor dalam unit pembangunan komoditi. Dengan pengalaman yang luas sebagai penolong pegawai pertanian, beliau sering menguruskan permohonan program-program Jabatan Pertanian Negeri Selangor seperti program pertanian bersama petani, komuniti, sekolah dan institusi serta khidmat nasihat teknikal tanaman. Antara projek pengurusan beliau di bawah program unit komoditi pula adalah projek buah-buahan, sayur-sayuran, nursery bunga, tanaman kontan dan fertigasi. Ajak kita meneroka variasi pengurusan bahan yang diperlukan untuk membuat baja dan racun organik bersama tetamu hebat kita, Encik Nawawi bin Ibas, Pembantu Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian Negeri Selangor, yang akan mengupas topik yang amat menarik ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Nawawi bin Ibas daripada Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Okey, untuk hari ini saya nak buat sedikit demonstrasi pembuatan biopest repellent untuk kawalan serangga pada tanaman secara organiknya. Okey, kita gunakan bahan-bahan untuk buat biopest repellent adalah bawang putih, cili, etanol, air 10 jadi ataupun air paip, kertas putih dan juga getah. Seterusnya, saya akan menunjuk cara untuk membuat biopest repellent ini. Bawang putih yang telah dibuang sedikit kulitnya dan diketuk. Sehinggalah diketuk semua bawang putih. Seterusnya, cili juga diketuk. Setelah selesai diketuk, kita gunakan air bersih yang telah diisi tadi dan masukkan cili ke dalam bekas tersebut. Kita kacau je sedikit. Masukkan bawang putih yang telah diketuk tadi. Dan air sekali, masukkan sedikit etanol. Selepas itu, ambil kertas putih dan getah, tertutup di bahagian atas. Okey, tuliskan tarikh pembuatan biopest repellent tersebut. Diperam selama 7 hari hingga 14 hari di kawasan suhu bilik. Terima kasih daripada saya. Biopest repellent merupakan sejenis bahan yang dihasilkan daripada sumber-sumber tanaman ataupun hasil fermentasi bagi tujuan menghalau atau menyakiti serangga daripada menyerang atau merosakkan tanaman, dan kadang-kadang boleh bersifat membunuh serangga dalam keadaan tertentu. Penyediaan daripada ekstrak tanaman: cili api 100 gram, bawang putih 100 gram, air bersih 1000 ml. Penyediaan daripada ekstrak tanaman ini, bahan tanaman perlu diketuk, di blender ataupun dikisar. Kesemua bahan mesti dicampur. Peram sehingga seminggu. Pemeraman seeloknya di kawasan tertutup dan suhu bilik. Kepekatan untuk spray pada tanaman bergantung kepada saiz dan jenis tanaman atau serangga. Fungsi biopest repellent: menghalang serangga dan penyakit, bertindak membentuk lapisan perlindungan dengan mencemarkan makanan serangga melalui proses penapaian, melemaskan dan menimbulkan ketidakselesaan. Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah mempunyai rasa yang pahit, mempunyai bau atau aroma, mempunyai getah. Contoh-contoh bahan yang digunakan adalah serai wangi, halia, bawang putih, daun nim, daun betik dan aloe vera. Bahan-bahan ini mudah didapati di pasaran. Pengesuran biopest: digalakkan pembuatan biopest dalam pelbagai jenis. Sebagai contoh, guna ekstrak tanaman yang mengeluarkan aroma yang berbeza bagi mengelakkan serangga daripada imun terhadap aroma yang sama. Efikasi atau keberkesanan BMI Pest boleh ditingkatkan dengan mencampurkan ekstrak tanaman pada nisbah yang sama, seperti 1:1, dapat menjadikan biopest repellent lebih baik dan berkesan. Cara penyimpanan: perlu disimpan di tempat gelap yang bersuhu bilik, tidak boleh disimpan di tempat sejuk atau terdedah cahaya. Perlu digunakan dalam masa 6 bulan daripada masa penyediaan biopest repellent. Kesimpulan penggunaan biopest: kecekapan penggunaan biopest bergantung kepada jenis bahan yang digunakan dan kaedah mengaplikasikannya, kerana kedua-dua perkara ini mempengaruhi keberkesanan biopest yang digunakan secara langsung.
Okey, sekarang saya akan menunjukkan pula cara pembuatan baja bionutrien untuk kegunaan pertumbuhan. Okey, antara bahan-bahan untuk pembuatan bionutrien adalah kangkung, ikan dan gula merah, kertas putih, getah dan juga bekas. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara membuat baja bionutrien. Okey, kita potong kangkung. Potong dengan halus begini. Seterusnya, saya akan potong ikan. Potong seperti potong dadu. Isi ikan tidak perlu dibuang, kita masuk semua sekali. Okey, setelah selesai bahan tadi dipotong, kita ambil bekas yang kosong. Kita masukkan segenggam gula merah. Dan digaul rata. Okey, seterusnya kita akan masukkan kangkung yang telah dipotong tadi ke dalam bekas. Okey. Seterusnya kita ambil balik gula merah. Segenggam juga. Dan kita lapiskan dengan ikan yang dipotong tadi. Seterusnya kita lapiskan dengan gula merah. Terusnya ulang balik untuk kangkung. Okey, selepas diakhiri gula merah di bahagian atas, kita tinggalkan ruang sedikit pada bahagian bekas dan kita ambil kertas putih untuk tutup bahagian permukaan bekas tersebut. Okey, selepas tu kita tuliskan tarikh pada kita membuat bionutrien ini. Lepas tu tutup dan simpan di kawasan suhu bilik selama 3 minggu. Begitulah cara pembuatan baja bionutrien. Sekian, terima kasih. Bahan bionutrien peringkat pertumbuhan. Bahan-bahannya ialah ikan 1 kg, sayur daun kangkung 1 kg, gula merah 1 kg, bagi penghasilan sebanyak 1 liter baja cecair. Kaedah-kaedah pembuatan. Bahan yang disediakan dipotong dan disusun secara berlapis dan lapisan pertama dimulakan dengan gula merah. Tinggalkan 1/3 ruang dan jangan ketatkan penutup bekas. Peram selama 3 minggu. Kemudian tapis bahan tersebut dan simpan di tempat yang tidak terdedah pada cahaya terus. Okey, seterusnya saya akan membuat juga baja nutrien, tapi ini adalah kegunaan untuk pendebungaan dan juga buah-buahan. Bahan-bahan yang digunakan ialah ikan, buah betik ataupun boleh digantikan dengan buah pisang, gula merah, kertas putih dan bekas. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan kaedah-kaedah cara pembuatan baja nutrien tersebut. Ikan hendaklah dipotong dadu. Okey, selepas ikan dipotong, kita potong pula buah. Potong seperti dadu juga.
Untuk buah betik, pastikan bijinya dibuang dahulu. Pemotongan mestilah tidak terlalu besar untuk mempercepatkan pereputan. Okey, selepas buah dipotong, kita ambil gula merah dan masukkan ke dalam bekas sebagai lapisan pertama. Kita masukkan ikan yang telah dipotong tadi. Kita masukkan semula gula merah. Kita masukkan buah betik yang telah dipotong tadi. Masukkan semula gula merah. Masukkan semula ikan. Gula merah. Masukkan semula buah betik tadi. Akhir sekali masukkan gula pada permukaan atas sekali. Okey, selepas kita masukkan gula merah pada lapisan terakhir, kita ambil kertas putih dan pastikan bekas mempunyai ruang 1/3 daripada bekas. Ambil kertas putih dan tutup pada permukaan bekas. Pastikan tiada udara yang masuk ke dalam dan tulis tarikh pembuatan untuk baja nutrien ini. Selepas ditutup, simpan di tempat yang bersesuaian seperti suhu bilik. Begitulah cara pembuatan baja bionutrien untuk kegunaan buah-buahan dan juga pendebungaan. Sekian, terima kasih. Bionutrien, kegunaan pendebungaan dan buah-buahan. Bahan-bahannya ialah betik 1 kg, ikan 1 kg, gula merah 1 kg. Bagi penghasilan sebanyak 1 liter baja cair. Kaedah-kaedah pembuatan: bahan disediakan dipotong dan disusun secara berlapis dan lapisan pertama dimulakan dengan gula merah. Tinggalkan 1/3 ruang dan jangan ketatkan penutup bekas. Peram selama 3 minggu. Kemudian, tapis bahan tersebut dan simpan di tempat yang tidak terdedah pada cahaya terus. Bionutrien merupakan baja yang dihasilkan daripada sumber-sumber yang berasaskan bahan-bahan semulajadi daripada sumber kehidupan yang ada di sekeliling kita. Pembuatan bionutrien. Konsep asas: menggunakan sisa-sisa ladang atau bahan organan terbuang di sekeliling untuk jadikan baja organik. Amalan pada masa kini, saiz ladang komersial semakin meningkat. Jadi, jumlah sisa organan sedia ada tidak mencukupi untuk kegunaan ladang. Jadi, penggunaan bahan organan baru diperlukan bagi memastikan pengeluaran ini berterusan. Tempat penyimpanan. Simpan di dalam bekas yang tidak dimasuki cahaya atau di tempat yang tidak terdedah pada cahaya serta bersuhu bilik. Begitulah perkongsian yang amat memberi manfaat kepada kita tentang salah satu cara pengendalian secara bijak dan terancang dalam menggunakan bahan-bahan kimia dalam penghasilan baja dan racun organik. Kawan-kawan, sebenarnya menghasilkan baja kompos adalah mudah. Bahan utama mudah didapati. Daripada dibuang begitu sahaja, lebih baik dimanfaatkan menjadi kompos. Bukan sahaja berguna untuk diri sendiri, malah membantu alam sekitar. Hanya menggunakan sisa makanan, baja kompos dapat dihasilkan dan boleh digunakan selepas beberapa bulan.
Selepas menutup perkongsian ini, apa kata kita cuba membuat baja dan bahan kawalan serangga sendiri dan memanfaatkannya kepada tumbuh-tumbuhan di sekitar kediaman kita. Sekian saja perkongsian daripada saya, Wartawan Cilik TV PSS Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Langat, Selangor. Jumpa lagi. Salam ceria dan salam kibat untuk semua.